Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu kembali dengan cikgu. Okey, untuk hari ini cikgu mendoakan agar anda sentiasa ceria untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar kata ganda dan juga akronim di bawah aspek tata bahasa. Okey, apa itu kata ganda? Kata ganda merupakan proses menggandakan kata dasar. Okey, dalam proses tersebut, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh, penggandaan separa dan juga penggandaan berentak. Okey, ini jenis kata ganda iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan juga penggandaan berentak. Okey, kita pergi kepada penggandaan penuh iaitu penggandaan yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Contoh penggandaan penuh kata tunggal, okey, seperti mana yang cikgu senaraikan ini dan kamu lihat kata ganda yang melibatkan kata ganda penuh ini bermakna kata ganda ini mengalami penggandaan dengan ditandai kehadiran tanda sempang dan dia tidak mempunyai imbuhan dan sebagainya. Okey, maksud dia penuh kata tunggal. Seterusnya, untuk penggandaan penuh tetapi berimbuhan, ada awalan, ada imbuhan akhiran dan juga ada imbuhan apitan. Okey, anda dapat lihat imbuhannya juga digandakan. Okey, ini maksud dia penggandaan penuh kata berimbuhan. Sama ada awalan, akhiran ataupun apitan. Seterusnya kita pergi kepada kata ganda separa iaitu proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja dan kata dasar itu boleh terdiri daripada kata tunggal ataupun kata terbitan. Ingat kita dah belajar kata terbitan iaitu kata yang mengalami imbuhan. Okey, jadi kata ganda separa ini boleh terdiri daripada kata dasar, sebahagian kata dasar yang kata dasar itu juga boleh terdiri daripada kata tunggal ataupun kata terbitan. Okey, ini contoh kata ganda separa tunggal. Okey, separa tunggal seperti lelaki, pepohon dan sesiku. Okey, perkataan dasar dia tunggal lah. Okey, tunggal tetapi kita gandakan dengan separa. Okey, ini contoh penggandaan separa tetapi berimbuhan. Sama juga awalan, akhiran ataupun apitan. Okey, anda boleh lihat contoh di sini. Okey, awalan ber, awalan ter, awalan di, awalan men. Okey, akhiran an, akhiran kan, akhiran i. Dan juga dengan apitan beran, me-ai, di-ai dan ke-an. Okey, ingat separa perimbuhan awalan, akhiran dan juga apitan. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan penggandaan berentak iaitu proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Okey, dalam penggandaan berentak, seluruh kata digandakan dan bunyi tertentu diulang atau diubah. Okey, perkataan yang digandakan sebelahnya itu diubah ataupun digandakan keseluruhannya. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ini jenis kata berganda berentak. Okey, yang terdiri daripada pengulangan vokal, pengulangan konsonan dan juga berentak bebas. Okey, kita lihat yang pengulangan vokal itu. Okey, kuih, muih. Bermakna vokal U dan vokal I okey, lah diulang. Okey, begitu dengan cerai berai. Okey, ada vokal I, ada vokal A dan vokal I. Okey, ada juga ini hiruk pikuk. Okey, pengulangan vokal I dan juga pengulangan vokal U. Okey, manakala untuk pengulangan konsonan, kita lihat perkataan B dan juga T yang diulang. Okey, dan serta pengulangan D, L dan juga K. Dan untuk huruf hara, pengulangan H dan juga R. Okey, seterusnya untuk berentak bebas. Bebas maksud dia boleh mengulang mana-mana perkataan ataupun konsonan ataupun vokal untuk diulang. Okey, jadi kita lihat anak pinak, ulang alik, lintang pukang, simpang siur. Okey, berentak bebas. Bebas untuknya mengulang mana-mana perkataan daripada konsonan ataupun vokal.
Okey, selesai penggandaan, kita pergi kepada akronim, iaitu akronim merupakan perkataan yang terbentuk sama ada yang pertama menggabungkan huruf awal suku kata ataupun yang kedua menggabungkan huruf awal suku kata, huruf awal dan suku kata ataupun yang ketiganya menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuk perkataan baharu yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Okey, bermakna untuk akronim ini anda harus memastikan perkataan akronim itu terbentuk daripada 3 kategori yang saya nyatakan ini. Sebab akronim sekarang ini kebanyakannya kadang-kadang tertukar dengan singkatan. Okey, jadi untuk memastikan perkataan itu merupakan akronim, lihat kepada pembentukan kata akronim ini daripada 3 ciri yang saya nyatakan ini, sama ada menggabungkan huruf awal suku kata, sama ada menggabungkan huruf awal dan suku kata, ataupun menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata. Contohnya ada rangkaian kata sebanyak 4 kata perkataan, bermakna setiap huruf awal suku kata itu diambil untuk dibentuk perkataan baharu. Okey, ini contoh akronim yang lazim kita gunakan dalam kehidupan seharian seperti Lembaga Urusan Tabung Haji, Purata, cerpen dan hal laju. Cerpen ni merupakan cerita pendek, hal laju ni merupakan had laju, Lembaga Urusan Tabung Haji dan juga pukul rata. Maksudnya kita mengambil suku kata untuk membentuk satu perkataan yang lain yang utuh apabila kita baca dan dilafazkan. Kena pasti, adakah ini merupakan akronim? Dapat? Yang ini bukan akronim. Kenapa bukan? Kerana tidak memenuhi standard ataupun tidak memenuhi kriteria yang saya bagi tahu tadi. Untuk menjadi akronim harus mengalami sama ada satu daripada 3 elemen yang saya beritahu sebentar tadi. Jadi yang ini merupakan singkatan kerana hanya mengambil daripada setiap perkataan ini hanya mengambil huruf awal saja. J, M, R, A, S. Sekiranya dia mengambil suku kata, contohnya jejak kan lam star, barulah boleh jadi akronim, namun terlalu macam janggal kan. Jadi MASM pun sama, mengambil awal huruf sahaja daripada rangkaian kata ini. Jadi kita kena kenal pasti bahawa akronim haruslah terbentuk sama ada gabungan suku kata awal ataupun gabungan suku kata awal dan juga rangkaian kata yang lain, ataupun setiap rangkaian kata ini mengambil suku kata awal. Dia mengambil suku kata, bukan mengambil kata ataupun mengambil huruf awal setiap perkataan. Jadi boleh bezakan antara akronim dan juga singkatan. Jadi untuk hari ini cikgu harap anda mendapat sedikit pencerahan tentang kata ganda dan juga akronim. Yang penting kata ganda haruslah terdiri, pembinaan dia haruslah terdiri daripada tanda sepang. Mesti ada tanda sepang untuk menunjukkan yang itu merupakan kata ganda. Kalau tidak ada tanda sepang, sama ada kesalahan ataupun ayat itu, perkataan itu bukan kata ganda. Juga untuk akronim, pastikan untuk akronim harus mengalami sama ada 3 proses yang saya beritahu sebentar tadi. Jadi anda boleh melayari latihan kendiri di bahagian dictation untuk pengayaan ataupun pengukuhan anda. Jadi cikgu berharap anda terus ceria untuk belajar. Kita berjumpa di lain siaran. Semoga ketemu lagi. Assalamualaikum.